Mula-mula. Dah. Tapi tak ada suara. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas memberi peluang untuk menyambung kitab Riyadhus Shalihin yang ada tulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan kita dah sampai bab nombor 20, hadis nombor 180. إلى سند الصحيحة المتصلة إلى الإمام النووي أنه قال في كتابه باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. قال تعالى وادع إلى ربك، وقال تعالى وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين رب العالمين. Bab pada menyatakan menunjukkan amal kebaikan dan mengajak orang lain kepada petunjuk atau kesesatan. Firman Allah Ta'ala maksudnya dan berserulah kepada yakni agama Tuhanmu. Dan firman Allah Ta'ala maksudnya ajaklah kepada jalan yakni agama Tuhanmu dengan penuh hikmah dan nasihat yang baik. Dan firman Allah Ta'ala maksudnya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan firman Allah Ta'ala maksudnya dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Ada ilmu fiqh. Masa yang dia bawa beberapa ayat dekat mula-mula bab yang di sini, dia sebutkan ayat yang am, wad'u ila rabbik. Dakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang am. Tapi dengan ayat yang seterusnya dia bagi tahu Imam Nawawi satu ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, qala ud'u ila sabili rabbik. Okey, lakin bil hikmati wal mau'izati hasanah. Kena ada hikmah, kena ada satu cara yang baik. Jangan selalu kita macam jadi ekstrim dalam masa yang sama. Kita tak nak jadi macam orang yang macam tak fokus di atas agama. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Okey, masa yang dia akan bagi mau'izah. Mau'izah di dalam bahasa Arab macam tazkirah tapi lebih berat, lebih kuat. So masa yang kita nak bagi satu tazkirah, yang kita nak menakutkan orang yang lain, atau kita nak bagi tahu pasal satu hadis yang azab Allah Subhanahu wa taala, kena tahu wal mau'izatil hasanah, yang baik dengan cara yang baik. Dan lagi satu dekat ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman ud'u. Ayat yang pertama ud'u ila rabbik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat yang kedua qala ud'u ila sabili rabbik. So dua sebenarnya akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat yang kedua kena fi sabilillah. Yani Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kita sebelum mula dakwah itu kena ikhlas niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat. Setiap amal-amalan ada niat. So di dalam bahasa Arab innamal a'malu binniyat, innama di dalam bahasa Arab kita memakai dia untuk takhsis, nak menspesifikkan di atas satu benda. Okey, nak mentakhsis kepada al-a'mal atau an-niyat. Di dalam bahasa Arab kalau memakai innama, maknanya perkataan yang kedua iaitu an-niyat. So sebelum amal-amalan kena membersihkan niat dulu. Kalau kerana Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah dan ada ikhlas, baru mula amalan itu. Kalau tidak ada, jangan mula. Ya, qala ila sabili rabbik. Dan lagi satu ayat qala wa ta'awanu.
Sebab masa yang kita nak dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita macam tak mampu, sebab bukan kita semua sama. Mungkin ada satu orang dia macam dia pandai untuk satu cara, yang orang lain dia tak pandai. So maknanya orang yang lain itu diperlukan untuk orang yang pertama. So kita akan help each other. Semua kita akan tolong untuk dakwah ila Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang terakhir, qala wal takum minkum ummah. So dari tengok Al-Imam An-Nawawi dia letak ayat yang di sini dekat terakhir. Tengok macam mana step by step. Dia mula dengan dakwah yang am, lepas tu fi sabilillah, dakwah fi sabilillah. Lepas tu kita macam buat at-ta'awun, kerjasama. Yang terakhir sekali, kalau tidak ada semua orang itu, kena ada satu ummah, satu grup yang kerja mereka untuk dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah dekat Malaysia kita ada beberapa persatuan yang mereka fokus di atas dakwah. Okay, alhamdulillah. Sebab dakwah itu adalah apa hukumnya? Fardu kifayah. Kalau ada satu grup yang mereka membuatkan dia, alhamdulillah ini cukup untuk satu ummah. Okay, hadis yang pertama, qala an Abi Mas'ud عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم. Maksud hadis, dan daripada Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia memperolehi pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, itu alhamdulillah, itu nikmat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah kita akan fokus untuk amalikan kita yang pergi. Tak payah. Kalau kita bercakap sahaja dan bagi motivasi kepada orang yang lain dan dia buat, dia akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sama. Nanti ada satu hadis, qala la yanqusu min ujurihim syai'an. Tak kurang apapun daripada orang yang dia membuatkan dia. So dua-dua akan dapat yang sama. Dan untuk hadis yang di sini, siapa yang mengeluarkan hadis ini? Sayyiduna Uqbah ibnu Amr Al-Ansari Al-Badri. Dia daripada Al-Ansar yang duduk dekat mana? Kita akan kata dulu dekat Madinah sebab dia daripada Al-Ansar. Tapi di sini dia kata Al-Ansari Al-Badri. Apa boleh faham daripada perkataan Al-Badri? So maknanya dia pergi ke Ghazwah Badar dan dia sama dengan sahabat? Tak. Sayyiduna Uqbah bin Amr dia tak pergi. Dia tak dapat. So ni Al-Badri nisbatan ila al-makan. Itu bersandahkan kepada tempat yang dia duduk dekat sana. Bukan yang dia pergi ke perang Badar. Ya, so maknanya Al-Badri ini untuk makanan tempat dia sahaja. Hadis yang seterusnya, qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalah كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم. Maksud hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka dia berhak memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala mereka. Dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka dia menanggung dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi sedikit pun daripada dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan mencipta satu benda yang tidak ada di dalam sunnah Rasulullah atau yang tidak ada dekat syariat Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak ada di dalam Quran. Sebab kadang-kadang kita rasa ni amal-amalan yang saleh atau ni ada satu orang dia panggil dia bid'ah hasanah. Okey, kalau kepada kita bid'ah hasanah, tapi nanti apa yang akan berlaku nanti kita tidak tahu. Mungkin dia akan terjadi apa? Bid'ah sayyi'ah dan lepas tu jadi atham, dosa. Saya akan bagi satu benda atau satu cerita. Ni zaman kaum Nabi Nuh.
yang kaum yang pertama di dalam dunia mereka mula dengan syirik. Sebelum zaman Sayyidina Nuh, macam Nabi Idris atau Nabi Adam, semua Nabi yang sebelum Nabi Nuh tidak ada syirik. Syirik yang pertama yang berlaku di dekat dunia sama dengan kaum Nuh. Selepas Nabi Nuh dia wafat, ada beberapa sahabat-sahabat dia, yang mereka yang paling baik, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama-nama mereka dekat surah Nuh. Qala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini nama-nama orang yang salih, yang baik sebenarnya. Dan orang-orang yang salih itu 5, maksudnya mereka macam satu contoh yang semua rakyat atau semua kaum Nabi Nuh tengok kepada mereka dan mereka akan rasa motivasi. Tengok Masya Allah, ibadah mereka rajin apa semua. Masa yang 5 orang itu dah wafat, ada anak-anak murid mereka. Mereka kata, ya Allah, ni 5 orang tak ada lagi. Dan kita tak ada satu peringatan. Tengok ni mula satu langkah yang kita rasa itu baik, tapi terakhir sekali dia tak baik. Mereka kata tidak ada satu peringatan kepada kita. Macam mana? Tengok. Mereka kata, macam mana kalau kita lukis muka mereka di atas satu kain atau di atas satu, tak tahu apa mereka memakai, dan letak dia di belakang masjid. Kita letak, masa yang kita habis salat tengok kepada mereka, kita akan rasa motivasi. Walaupun lukis-lukisan itu di dalam syariah kita, kita tak tahu kalau sebelum kita, dalam syariah adalah haram. Allah Subhanahu wa taala akan minta mereka, bagi ruh kepada ni gambar-gambar, boleh? Tak ada orang mampu untuk bagi ruh. So mereka letak dekat belakang. Dan setiap habis salat mereka tengok, rasa motivasi, sambung salat. Ini anak-anak murid dah wafat. Anak-anak murid yang pertama. Kita pergi ke anak-anak murid yang peringkatan yang kedua. Peringkat yang kedua, mereka apa kata? Dia kata, kalau dekat belakang kita macam tak nampak. Macam mana kalau kita letak dia dekat depan? Ni ada satu isu, betul? Dekat zaman kita sekarang. Ni sama. Ada orang yang dia tanya, macam mana? Apa hukum dia? Salat betul? Tak betul? Saya mencerita cerita. Mereka ambil yang gambar-gambar dekat belakang dan letak dia dekat depan. Berniat apa? Peringatan untuk ibadah. Satu motivasi untuk ibadah. Ni anak-anak murid yang kedua, peringkatan yang kedua dah mati. Datang anak-anak murid, itu ilmu macam tu. Setiap orang ambil dari orang lain. So mereka kata, ni gambar-gambar macam tak jelas. Macam mana kalau kita tukar gambar itu atau lukisan itu ke satu berhala? So mereka tukar dia ke berhala. Ni anak-anak murid yang ketiga. Yang keempat, satu generation tahu. Setiap generation, kalau zaman kita 70 tahun, selepas 70 tahun mungkin kita tak dapat atau ayah apa semua. Tapi zaman mereka berapa lama? Zaman mereka lebih pada 500 tahun apa semua. So setiap 500 tahun ada satu tukaran. Dan mereka tukar gambar-gambar itu ke berhala. Berhala sahaja, mereka tak ibadah kepada berhala, mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu peringatan sahaja. Lepas tu anak murid dah mati, ada lagi satu yang mereka datang, yang mereka bagi ibadah kepada berhala. Dia kata, ni macam melalui mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kita akan bagi ibadah kepada berhala yang di sini, mereka akan menampaikan kepada Allah SWT atau menaikkan dia. Tengok, mereka percaya dengan Allah, tapi dia kata melalui ni. Terakhir sekali, masa ni generation yang terakhir, mereka ibadah kepada berhala dan mereka lupa Allah SWT. Itu yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kita, wala tattabi'u khutuwat syaitan. Ada selangkah berlangkah. Syaitan tak datang kepada kita dan dia kata jangan pergi masjid atau pergilah berzina. Tak.
Syaitan dia akan bagi satu step yang pertama. Kalau kita terima, alhamdulillah. Baik, dia kata alhamdulillah, tak tahu kalau. So, lepas tu dia akan bagi yang kedua, yang ketiga, terakhir sekali kita akan tinggal. Okey. Macam solat contoh, solat berjemaah. Okey, dia kata, okey tak apa saya buat jemaah dekat rumah. Okey, ini langkah yang pertama. So langkah yang kedua, dia melewatkan solat. Kenapa? Sebab isteri tak sedia lagi. Atau anak-anak belum selalu dia akan melewatkan solat. Kalau melewatkan solat, lepas tu ada satu orang kata, banyak masalah. Sebab kalau di dalam mazhab Syafi'i, kurang pada 3 orang yang mukallaf. So maknanya isteri tak masuk. So isteri tak wajib di atas dia untuk jemaah. Kalau dia join jemaah, dia dapat pahala jemaah. Tapi kita tak kira dia adalah daripada jemaah. Contoh, kalau untuk hal Jumaat macam hal kita sekarang, ada khutbah Jumaat dan dah sampai di sini ada 39 orang. Kita perlukan satu sahaja. Kita bawa satu perempuan yang baligh dan dia masuk dekat masjid. Dah sampai 40? Belum sampai, tak kira. So dekat rumah sama juga. Kita diperlukan minimum 3 orang. Okey? 3 orang, isteri tak masuk. Anak yang kecil yang belum baligh lagi tak masuk. Mana akan dapat 3? Panggil jiran apa semua untuk datang buat salat Jumaat. Itu wala tattabi'u khutuwat, langkah berlangkah. Itu dia. Okey, hadis yang seterusnya sebenarnya dia panjang sikit. Qala wa 'an Abi al-Abbas Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawm Khaybar la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahu Allah 'ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه. قوله يدركون أي يخوضون ويتحدثون قوله رسلك بكسر الراء وبفتحها لغتان والكسر أفصح. Maksud hadis dan daripada Abi Al-Abbas Sahal bin Ibn Sa'ad Al-Sa'adi radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu perang Khaybar, akan aku serahkan bendera perang ini esok pagi kepada seseorang yang Allah berikan kemenangan melalui tangannya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya dan dia dicintai Allah dan Rasulnya. Sepanjang malam itu, para sahabat membicarakan siapakah di antara mereka yang akan dipilih untuk memegang bendera itu. Pada pagi harinya, para sahabat berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka berharap agar bendera itu diamanahkan kepadanya. Baginda bertanya, mana Ali bin Abi Talib? Ada sahabat yang menjawab, ya Rasulullah, dia sedang menderita sakit pada kedua matanya. Baginda bersabda, panggillah dia. Setelah beliau dihadapkan, baginda meludah pada kedua matanya dan mendoakannya supaya segera sembuh. Dengan seketika, beliau pun terus sembuh seakan-akan tidak pernah mengalami sakit mata sebelum ini. Bendera perang kemudian diserahkan kepadanya. Ali radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, saya memerangi mereka sehingga mereka sama seperti kita. Baginda bersabda, berangkatlah dengan tenang hingga kamu tiba di daerah mereka. Kemudian ajaklah mereka masuk Islam dan beritahu kepada mereka apa-apa yang wajib atas mereka yang termasuk hak-hak Allah. Demi Allah, kalau Allah memberi petunjuk hidayah kepada seseorang kerana usahamu, maka itu lebih baik bagimu daripada mendapat unta merah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Katanya yadukuna, iaitu berbincang dan berkata-kata. Perkataan raslika lebih fasih dibaca rislik daripada dibaca raslik. Okey, yang daripada hadis yang di sini tengok kepada sahabat Rasulullah. Mereka nak pegang bendera itu bukan yang mereka tamak atau ada satu benda di dalam hati, tak. Tapi sebab Rasulullah bersabda hari semalam, Rasulullah kata,
yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dia mencintai Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul mencintai dia. Itu yang jumlah atau itu yang perkataan yang mereka setiap orang. Sayyidina Umar dia kata, "Ma tamannaitul imarata illa yawma idzin." Saya tak suka kalau jadi macam leader atau presiden atau amir kecuali hari itu. Sebab ada kelebihan. Dia minta. So sahabat Rasulullah mereka bincang bukan untuk dunia, untuk akhirat. Al-Imam Ibn Al-Qayyim dia kata di dalam buku dia, Allah Subhanahu wa taala tengok kepada semua zaman, daripada Adam sampai akhir zaman. Allah tengok kepada semua zaman. Dan tengok untuk semua makhluk-makhluk dia. Dan Allah Subhanahu wa taala dapat Sayyidina Muhammad yang paling baik, yang hati dia yang paling baik, pilih dia. Dan Allah Subhanahu wa taala tengok ke semua zaman daripada mula-mula sampai terakhir, mana makhluk-makhluk yang paling baik, mana yang paling baik, letak mereka sama dengan zaman Rasulullah. So tidak di dalam makhluk-makhluk yang lebih baik pada Rasulullah. Dan tidak ada makhluk yang lebih baik selepas Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah SWT lebih baik atau lebih afdal pada sahabat Rasulullah. Kita percaya macam tu. Dan tidak ada daripada di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang lebih baik pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okay, so kita percaya macam tu. Okay, ini yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah masa yang dia kata mana Ali bin Abi Thalib, dia belum bagi tahu lagi. Dia tengok mana Ali. Dan dia kata, satu orang dia kata tak ada. Dia mungkin dia dapat. Dia kata Ali tak ada. Dan masa yang Sayyidina Ali datang, dia sakit, betul? Rasulullah dia terus meludahkan di dalam mata dia. Tapi kalau kita boleh buat macam tu, boleh buat tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kita baca dulu. Kenapa? Sebab masa yang kita baca Quran yang dia keluar daripada hati, okay, dia akan sentuh ideal kita. Okay? Dan ideal itu masa yang kita meludahkan, dia ada barakah di dalam dia, dia akan sampai ke mata. Tapi sebab Rasulullah semua badan dia adalah barakat, semua benda kalau dia keluar atau masuk atau jatuh atau sentuh, dia semua ada berkat. So Rasulullah dia terus buat. Tapi kalau kita tak, kena baca dulu. Baca Quran atau baca hadis atau doa apa semua, baru kita meludah. So maknanya berkati itu bukan di dalam area kita, di dalam ayat yang ada di dalam area itu. Kalau kita percaya macam tu, insyaAllah kita akan dapat syifa. Tapi itu kenapa ramai orang masa yang dia habis doa, dia akan sabuk badan dia. Kenapa dia buat macam tu? Itu kefahaman daripada apa yang kita buat doa. Sebab masa yang kita doa, mendekati dua tangan ke mulut. So masa yang kita baca, mungkin ada angin keluar daripada sama dengan doa itu, sama dengan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan sentuh di sini. Kadang-kadang kalau satu orang yang rajin, dia akan banyak berludah di sini. So ada sikit sebenarnya. Ya. So kalau ada sikit, tak apa, dia akan sabu. Itu maksudnya kenapa kita buat macam tu. Lagi satu, jangan buat benda ini di dalam solat. Kalau kita buat doa al-qunut, jangan sabu. So itu satu perlakuan yang tambahan di dalam solat yang dia akan batalkan solat. Kalau kita habis, walhamdulillahirabbil alamin, pergi ke sujud. Ni apa panggil dia? Karbet yang dia dapat berkati itu. Ya, itu orang-orang dia bawa sajadah sama dengan dia. Dia tak tahu yang karbet masjid itu lebih berkati pada sejadah. Tapi tak apa, untuk COVID saja. Tapi nanti jangan bawa, tak payah. Yang di atas masjid itu lebih penting. Apa yang kita bercakap, karbet yang dapat. Tadi sejadah yang kita bawa daripada rumah, dia dekat mana? Dekat drawer. Dia keluar untuk solat sahaja. Lepas itu dia letak. Dia tak dapat apa-apa nama. Dia tak dengar yang sejadah itu. Okay, hadis yang terakhir daripada bab yang 20. Qala an Anas radhiyallahu anhu anna fatan min aslama qala ya Rasulullah
إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به. قال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. Maksud hadis, dan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa ada seorang pemuda daripada suku Aslam berkata, Ya Rasulullah, saya ingin berperang tetapi saya tidak memiliki bekalan untuk berperang. Baginda bersabda, pergilah ke rumah si fulan. Dia telah bersiap sedia untuk berperang, namun kemudian tiba-tiba sakit. Dia pun mendatanginya dan berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW kirim salam kepadamu. Dan baginda bersabda, berikanlah kepadaku bekalan perang yang telah kamu persiapkan. Mendengar itu, dia menjawab, wahai fulanah, berikanlah kepadanya apa yang telah aku persiapkan dan janganlah kamu sisakan sedikit pun. Demi Allah, kamu tidak mensia-siakan sesuatu apapun yang kemudian ia membawa berkat untukmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Sama, orang yang dia akan dapat faedah, kita yang bagi akan dapat pahala. Benda yang terakhir yang saya lupa bagi tahu tadi, Sayyidina Ali bin Abi Talib, masa yang Rasulullah dia bagi dia bendera dan dia kata unfut ala rislik, pergilah. Sayyidina Ali bin Abi Talib dia naik kuda dan dia bersambung. Dia pergi terus sebab dia dengar unfut, dia unfut. Masa dia nak pergi untuk apa? Dia tak tahu. Apa yang Rasul, kalau hadis yang di sini dia kata infut ala rislik. Ada lagi satu, Rasulullah dia bagi tahu, menujulah kepada sana, jangan balik, jangan tengok ke belakang. Rasulullah suruh dia macam tu. Masa dia pergi sikit dan dia berhenti. Dan dengan keadaan itu dia kata, ya Rasulullah, saya pergi ke mana? Dia tak tahu. Rasulullah dia bagi tahu dia. Okey ya Rasulullah, Rasulullah dekat belakang. Tak tahu kepada dia sebab Rasulullah tadi la tanzur khalfak, jangan tengok belakang. Maksudnya jangan tengok belakang, maknanya cepatlah atau lajulah. Itu maksudnya. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Talib dia tak ikut maksud sahaja dan dia ikut apa yang spesifik makna, apa yang lafaz dia maksud lafaz. Kalau tak tengok, kalau laju dia laju. Dua-dua dia buat. Dan dia tanya, ya Rasulullah, saya buat jihad kepada mereka sampai apa? Dia kata, sampai mereka akan jadi macam kita, macam orang Islam. Rasulullah dia ajar, dia dengar sahaja. Dia kata, Assalamualaikum. Dia angkat tangan dan dia sambung. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Okey, kita akan berhenti di sini insya-Allah dan akan sambung hari Jumaat depan dengan bab yang 21. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. عصر إن شاء الله لخسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.